sidang ma'aikatan Allah yang diri yang cakap Allah dan kita kami akan sedang Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi sahibi wal ibadah yawm Jumat dan sikap taus Allah muslim alaihi wa Alhamdulillah Alhamdulillahi nahana 'anil nazar ila ma'asi wal muharramat فيدخل من أطاعه إلى الجنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد الآمر بجميع أفعال الطاعات اللهم صل وسلم على من بيده أنوار المعجزات الباهرات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan junjung perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka berolehlah kita kejayaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita mendengar kes-kes ataupun isu-isu yang berkaitan dengan pembuangan bayi serta bilangan anak tidak sah taraf semakin meningkat, ini menunjukkan bahawa perbuatan zina telah berlaku secara berluasa dalam masyarakat kita. Keadaan ini berpunca daripada kita kerana sikap kita memandang kecil, kita memandang remeh berkaitan dosa zina yang keji itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perkara yang keji dan salah satu jalan yang jahat yang akan membawa kepada kerosakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut zina itu adalah keji dan pasti membawa kepada keburukan. Zina adalah dosa besar. Oleh itu Imam Ahmad berkata yang bermaksud, aku tidak mengetahui dosa yang besar selepas membunuh melainkan dosa zina. Kesan dosa zina ini amat dahsyat kepada masyarakat kita, kerana perbuatan keji ini akan merosakkan keturunan. Perbuatan keji ini akan merosak keluarga. Berlakunya kes pembuangan janin dan anak menjatuhkan nama baik kaum kerabat, memecah belahkan hubungan silaturahim, tersebarnya penyakit kronik, bahkan nafsu kita bermaharajalela, dan pelaku zina akan dipandang rendah dan dihina di sisi masyarakat. Orang yang berzina sebenarnya mereka telah tercabut iman ketika mana mereka melakukan perbuatan keji ini. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Yang bermaksud, tidak berzina seorang itu yang mana ketika dia berzina dia dalam keadaan sempurna imannya.
Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalaulah kita lihat statistik terkini, setiap 3 hari ada seorang bayi dibuang, sama ada dia itu dijumpai mati ataupun hidup. Walaupun ia sesuatu isu yang menyayat hati dan dianggap tidak berperi kemanusiaan, tetapi itulah fakta sebenar serta realiti yang berlaku dalam masyarakat kita yang terhasil daripada aktiviti penzinaan. Berdasarkan statistik yang diperolehi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, hasil kerjasama Polis Diraja Malaysia mendapati sejumlah 577 kes pembuangan bayi dan janin direkodkan di antara Januari 2014 yang lalu sehingga Disember 2018 yang lalu. Namun tidak semua kes buang bayi membabitkan warga tempatan. Statistik menunjukkan 7 kes membabitkan bayi warga Indonesia, 3 kes bayi membabitkan warga Thailand, dan 376 kes tak dikenal pasti bangsa bayi itu. Hari ini ataupun terkini di Kedah pada 28 Mei tahun ni 2020, di sebuah rumah kosong di kampung Sungai Deraka, Kota Kuala Muda, Sungai Petani, ditemui seorang bayi perempuan dibungkus dengan kain batik berwarna merah di hadapan pintu rumah yang tidak ada penghuni. Siasatan awal oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda mendapati bayi itu ditinggalkan tidak melebihi 24 jam yang lalu sebelum ditemui oleh orang. Seterusnya 10 Julai yang lalu tahun ni juga 2020 di Pulau Pinang, tak jauh daripada negeri Kedah, sepasang kekasih masing-masing berusia 18 tahun ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan berhubung kejadian bayi perempuan dicampak dari tingkat 13 selepas dilahirkan di Bandar Baru Ferlin Air Hitam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana punca, apakah faktor-faktor isu ini berlaku? Di antara isu ini berkait rapat dengan pelbagai faktor. Yang pertama, ketandusan iman. Bagi seorang Muslim, ketandusan iman yang ada dalam diri, yang ada dalam dada dia, yang mana berpunca daripada apa? Berpunca daripada dia meninggalkan ajaran wajib, amalan wajib sebagai seorang Muslim. Sebagai contoh, tak sembahyang langsung, tidak berpuasa langsung bulan Ramadan, dan meninggalkan amalan-amalan yang lain. Maka dengan sebab itu iman dia menurun. Yang kedua, faktor penghijrahan anak muda ke bandar besar. Selain kebanyakan masalah sosial, menyebabkan kes ini juga terus berlaku. Dan yang ketiga, longgarnya ikatan kekeluargaan. Ibu bapa hari ini tidak boleh menegur, ibu bapa hari ini tak boleh nak nasihat anak-anak kita berkaitan dengan ke arah kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang bermaksud, jika kamu berbuat baik, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وأدم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين إن المرحوم سلطان بدليشة ولي عهده دولية ترأمة مولاة تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.